أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan kefarduan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam ini masih lagi diizinkan kita untuk kita sama-sama menyambung pengajian kelas tajwid pada malam ini. Hari ini jemaah kurang, mungkin sebabnya kebetulan sahibus samahah timbalan Mufti Pahang ada dekat Surau At-Taqwa PJA. Saya semalam pun duk mesej Dr. Azlan. Dia mesej pagi tadi, dia mesej saya semalam. Saya pun mesej kat dia balik. Kata, dah ada kuliah kat sini, kalau tak nak ke sana. Tapi malam ni mungkin ramai ke sana lah. Dan saya pun kalau tidak ada apa-apa, niat ni nak ke sana lah. Tapi dah janji di sini, rezekinya bertemu dengan tuan-tuan pada malam inilah. Bukan selalu kita dapat turun Datuk Badli Shah Alauddin dapat turun ke Semenyih. Saya pun rasa mungkin kali pertama mungkin dia turun ke Semenyih. Sebelum ni pernah ada di Kajang. Semenyih ni belum pernah lagi lah. Nanti kalau cuba-cuba tuan pengusi timbalan pengusi jemput sini, jemput kena beritahu saya boleh kita jumpa dengan orang-orang alim. Alhamdulillah juga pelantikan beliau cukup, orang kata cukup cukup berbahagialah dengan pelantikan beliau selaku timbalan Mufti Negeri Pahang. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah rasanya semalam kita pun ada kuliah berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj, yang mana sepatutnya begitulah. Memang kita kena diingat saban tahun tentang peristiwa agung yang melibatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa itu berlaku tahun 12 Hijrah, setahun sebelum daripada hijrah Nabi. Tahun ke-12 ketika kerasulan baginda. Jadi setahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Yang mana tahun 12 ni jugalah dinamakan sebagai tahun duka cita, kerana kematian bapa saudara dan juga isteri tercinta, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Maka itulah peristiwa yang memang kita kena sebut. Dan syabas saya tengok juga dalam tu, ada kuliah semalam, ceramah semalam kan. Alhamdulillah ada. Sebab dua perkara juga tu. Satu, bila Isra' Mi'raj ni kita tahu tentang peristiwa Isra' Mi'raj tu sendiri. Yang kedua, bila kita buat cerita tentang Isra' Mi'raj ni, maknanya apa? Maknanya kita dah masuk hujung bulan Rajab. Dah hujung dah. Malam ni dah malam ke-29. 29. Dan lepas ni kita dah mula masuk ke dalam
bulan Rajab. Maknanya semakin hampir kita menuju ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita sekali lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak insya-Allah kan pada tahun ini 1444 Hijrah. Baik, jadi hari ini kita nak sambung tentang masih lagi dalam bab nun sakinah dan juga tanwin. Yang mana hari ini kita reserve topik yang terakhir sekali sebab topik ni dia ada sedikit dia tidak straightforward. Kalau yang sebelum-sebelum ni izhar tu dia straightforward. Straightforward dalam erti kata bagaimana? Izhar itu straightforward. Dia hukumnya begini, cara bacaannya begini. Selesai. Dia satu cara bacaan saja. Jelas, terang, nyata. Itu saja cara dia. Dia tak ada izhar itu begini, izhar itu begini, tak ada. Begitu juga dengan ikhfa. Ikhfa hakiki, dia juga cara bacaannya satu je saja. Dan kita baca dengan ikhfa, sembunyi sedikit bunyinya dan bacaannya mesti dibaca dengan dengung. Jadi satu cara bacaan saja. Begitu juga dengan iqlab. Iqlab pun cara bacaan ni satu saja, iaitu kita membunyikan seolah-olah bunyi huruf ba kan apabila huruf mim apabila nun bertemu dengan ba dan ada tanda mim tu. Cuma bila kita sebut tentang idgham, di sini dia sedikit rumit. Kerana apa? Kerana dia terbahagi kepada dua. Idgham itu dia boleh jadi yang dengung, dia boleh jadi yang tidak dengung. Cuma kita kena faham maksud idgham ni apa. Kita kena faham maksud idgham ini sebelum kita pergi kepada dengung dan tidak dengung. Kita kena faham maksud idgham ini apa. Idgham ini maksudnya dia memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Tetapi dalam istilah ilmu tajwid, dia maksud dia apa? Maksud dia kita sembunyi terus huruf yang sukun itu. Berbeza dengan ikhfa. Contoh ikhfa kan? Kita ambil contoh mantaba kan siapa yang bertaubat kan mantaba bukan mantap. Jangan silap sekarang. Saya sebut mantaba tu bukan mantap, mantaba man siapa, taba bertaubat itu ikhfa. Tetapi bila kita sebut bunyi nun tu masih kedengaran kan, mantaba. Berbeza apabila dia melibatkan idgham. Idgham ini nun itu hilang terus. Jadi maksudnya apa? Maksudnya idgham ini dia pada spektrum yang kita kata spektrum yang ekstrim. Kita kata huruf yang sukun itu hilang terus. Okey. Nanti kita tengok. Dan bab huruf yang hilang ini pun dalam idgham ini pun dia ada juga huruf yang separa hilang dan huruf yang hilang terus. Satu saya kata idgham ni dia kurang straightforward sebenarnya. Dia ada. Tapi kita cuba apa nama tu? Kita cuba simplifykan lah. Dia simple dia sebenarnya. Mungkin saya je lah buat. Dia bunyi macam macam sukar sangat kan. Okey. Dia bukan. Dia sebab satu yang saya nak sebut kenapa pentingnya idgham ini. Sebab idgham ini juga dia boleh berlaku dalam keadaan nun sakinah atau tanwin. Idgham ini juga dia boleh berlaku dalam keadaan nanti kita akan bincang dalam bab mim sakinah. Dan idgham ini juga dia boleh berlaku kepada huruf-huruf yang lain. Jadi idgham ni banyak. Berbeza dengan ikhfa, iqlab dan izhar. Idgham ni banyak. Hari ni kita cerita tentang idgham melibatkan nun sakinah. Nanti kita cerita idgham melibatkan mim sakinah. Nanti kita akan jumpa pula idgham mutajanisain, mutaqaribain yang bukan daripada nun sakinah dan mim sakinah. Okey. Tapi nanti kita akan tengoklah perlahan Baik. Jadi kita tengok dalam kita punya muka surat kitab kita, muka surat 10. Okey. Kita tengok apa ni nama carta rajah kita tu lah, idgham. Okey. Jadi maksud idgham itu pada bahasa maksudnya masuk.
Masuk sesuatu kepada sesuatu. Maksudnya apa? Kita masukkan bunyi huruf selepas huruf sukun ke dalam huruf yang sukun. Itu maksud dia. Contohnya kita kata, kalau tengok dalam contoh yang pertama, huruf lam. Contoh, hudal lil muttaqin. Kita baca, hudal lil. Kita masukkan huruf lam itu terus ke dalam huruf sukun tu, ataupun huruf tanwin tu. Maknanya bukan kita baca dengan hudan lin. Bukannya disama-sama. Bukan ada macam sama-sama nun tu. Bukan baca hudan lin, tak. Terus hilang. Hilang pada bacaan. Terus bunyi nun tu. Maka bacaan tu, kita masukkan lam itu terus ke dalam bacaan yang tanwin tu. Tu masuk idgham. Hudal lil muttaqin. Terus pergi kepada huruf lam. Okey? Okey, kita tengok lagi gambar rajah ataupun rajah kita ni. Idgham ini pula, dan hari ni kita nak sebut tentang idgham yang melibatkan nun sakinah dan tanwin sahaja dulu. Yang nanti akan ada lagi, kita akan jumpa idgham yang lain. Cuma malam ini fokus dia idgham nun sakinah dengan tanwin. Maka dia ada dua. Dia ada dua yang melibatkan nun sakinah dan tanwin. Okey. Iaitu yang pertama namanya bila gunnah. Bila gunnah maksudnya bi tu dengan, la tu tiada. Maksudnya dengan tiada. Gunnah. Apa maksud gunnah? Gunnah tu bacaan dengung lah. Okey. Bila gunnah. Maksudnya dengan tiada dengung. Okey. Dan hurufnya apa? Hurufnya dua. Iaitu huruf ra dan juga huruf lam. Okey. Manakala ada satu lagi definisi idgham ataupun pembahagian idgham, iaitu kita namakan sebagai bighunnah. Dalam buku kita ni nama dia bighunnah. Ataupun kalau kita tengok masa kita belajar sekolah rendah dulu, namanya ma'al ghunnah. Betul? Maksud perkataan bi dengan ma'a hampir samalah. Ma'a itu bersama, ma'al ghunnah bersama ghunnah. Bi itu pula dengan, bi ghunnah dengan ghunnah. Jadi bi ghunnah dengan ma'al ghunnah sama. Yang bezanya apa? Yang bezanya bila ghunnah dengan tiada, sebab ada la tu. Itu bezanya. Okey? Jadi huruf-hurufnya bagaimana pula? Huruf-hurufnya apabila melibatkan bila ghunnah ini, dia ada dua huruf, iaitu huruf ra dan lam. Okey? Dan bi ghunnah ataupun ma'al ghunnah, hurufnya ada 4. Iaitu huruf nun, mim, ya dengan waw. Ataupun mudahnya kalau kita nak sebutlah rangkai kata, yaumin. Ya, waw, mim, nun. Hurufnya kan, rangkai kata mudah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh. Contoh yang pertama, apabila melibatkan huruf lam. Okey. Jadi apabila ada tanwin bertemu dengan lam, maka bacaannya kita baca dengan hudal lil muttaqin. Cuba, hudal. Dan apabila kita baca mana-mana huruf sekalipun yang sukun, termasuklah dalam keadaan ini, lam itu kerana dia idgham dan dia, saya silap, bukan sukun. Mana-mana kita baca huruf yang bersabdu, dan dalam huruf kita ni hudal, lam itu ada sabdu, maka bacaannya kita baca seolah-olah dia ada dua huruf lam di situ. Satu hurufnya dia huruf yang sukun, hudal. Hudal lil muttaqin. Begitu, baru sempurna kita kata apa? Sabdu kita tu. Sama juga macam kita baca waladdallin. Kena ada dal. Yang pertama, lam itu seolah ada dua lam kan? Sebab lam tu sabdu. Lam pertama disukun. Waladdallin. Sama juga kat sini. Maka di sini kita baca hudal lil muttaqin. Lagi sekali. Okey, baik. Itu contoh bagi huruf lam.
apabila melibatkan tanwin. Bagaimana pula melibatkan nun sakinah? Lana min ladunka. Dunka. Itu saja je tanya. Itu hukum apa? Ikhfa hakiki yang kita cerita bulan lepas kan. Sajalah okey. Jadi di sini milladunka. Tidak ada dengung di sini jangan panjang. Jangan milla, bukan milladunka. Okey, baik. Okey. Maka kita langsung hilang nun bunyi itu terus hilang Berbeza apabila kita kata ikhfa. Ikhfa itu kita sembunyikan huruf tu, tapi masih lagi ada dengung, dan dengung tu sebenarnya sebahagian daripada huruf nun tu ataupun sifat huruf nun tu sendiri. Tapi di sini terus hilang kan? Hilang terus. Baik. Seterusnya bagi huruf ra, Ghafurur Rahim. Sama juga maknanya bukan dibaca dengan ghafurun ataupun dibaca dengan dengung, bukan juga kita baca dengan ghafurur rahim. Jangan ada dengung terus ghafurur rahim. Dan seterusnya contoh apabila melibatkan nun sakinah, mir rabbikum. Okey, baik. Jadi itu 4 contoh melibatkan 2 huruf ra dengan lam. Yang mana kedua-duanya ini huruf-huruf idgham bagi apabila melibatkan bertemu dengan nun sakinah dan juga nun sakinah dengan nun nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan lam dan ra. Okey. Seterusnya kita tengok pula apabila melibatkan huruf nun dengan mim. Okey, huruf nun dengan mim. Apabila melibatkan nun dengan mim, yang pertama tu hittatun naghfir lakum. Yang ke sini ada dengung. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, dia sebenarnya seolah-olah tanwin tu sebenarnya tak ada sebenarnya. Sebab dengung itu juga sama pada dengung nun tu sendiri. Nun tu kan bersabdu. Hittatun naghfir lakum. Dan sama jugalah dengan seterusnya. Lan nasbir. Okey, tak ada masalah lah yang ini Okey. Seterusnya kita pergi kepada huruf mim. Dan bagi huruf mim pun sama juga. Hilang terus bunyi nun je. Yang mana contoh yang pertama kita baca dengan bi kalimatim min. Wa man ma'ah. Okey, baik. Okey. Maka ini semua nun dengan mim ini pula dia melibatkan hukum ataupun huruf yang kita baca dengung. Okey. Dan perhatikan di sini tadi apabila kita baca untuk contoh nun dengan mim, nun sukun ataupun tanwin itu memang dia hilang 100%, betul? Dia hilang terus. Kan? Bila kita baca tadi kan wa mamma'ah, tak ada langsung bunyi nun, betul? Okey. Akan tetapi bagi kedua-dua huruf yang lepas ini yang kita tengok ni, bagi huruf waw dan ya, dia ada sedikit perbezaan. Perbezaan dari erti macam mana? Walaupun dia dibaca dengan dengung, tetapi dia macam ada lagi kesikit-sikit kesamaran di situ. Maksudnya macam mana? Contoh tengok dalam contoh huruf waw. Kita baca wa walidin wa ma walad.
Nampak? Diu. Bunyi diu. Bila bunyi diu, bermakna masih ada lagi samar-samar bunyi macam seolah-olah ikhfa tu ada kan? Sebab kalau dia sepenuhnya idgham, dia tak baca macam tu. Kalau dia betul-betul idgham penuh, kita baca macam mana? Kita baca wawalidiu. Tapi kita tak baca macam tu. Okey. Faham tak? Apa yang saya cuba cakap, faham kan? Okey. Dia kena faham ini sebab nanti ada benda kita nak cerita kejap lagi. Dan apabila melibatkan waw dan ya, dia bukan idgham yang kita baca sebagaimana melibatkan nun dengan mim. Maka kita baca dia ada macam seolah-olah ada macam bunyi ikhfa, tapi dia masih lagi dalam kategori idgham. Contoh lagi satu, wa min wara'i. Kalau kita baca idgham yang penuh, dia tak bunyi macam tu. Dia bunyi wa miu. Tapi idgham bukan bunyi macam tu. Idgham sebagaimana yang tuan-tuan baca tadi itulah. Okey. Dan seterusnya sama juga bagi huruf ya. Wujuhu yawma'idh. Dan yang terakhir, wa man ya'mal. Okey, baik. Jadi tadi kita sebut tentang huruf waw dan ya ini. Nuaim, main kat luar Nuaim. Abang, adik, pergi main kat luar. Pergi main kat belakang. Okey. Baik. Jadi untuk huruf waw dan ya tadi, yang kita kata tadi itu, okey. Maka di bawah tu ada nota kita kan. Khas untuk waw dan ya, idghamnya pula dinamakan sebagai idgham naqis. Idgham naqis. Okey, jadi idgham ini memang dia ada banyak pengklasifikasian lah. Akan tetapi dalam pembahasan idgham ini, cara sebutan idgham itu pun dia ada dua cara. Satu, kita namakan dia sebagai idgham kamil. Apa idgham kamil ni? Idgham kamil ni yang tadilah, yang kita langsung tak baca huruf nun dengan tanwin tu. Itu idgham kamil. Okey. Bermakna dalam 66 huruf ini, yang mana idgham kamil? Idgham kamil hurufnya lam, ra, nun, mim. Dari segi kaedah bacaan kita. Dari segi kaedah bacaan kita. Ini kita nak katakan sebagai idgham kamil. Okey? Manakala waw dan ya, dari segi kaedah bacaan pula kita nak katakan sebagai idgham naqis. Ataupun dalam buku kita ni nama dia naqis ataupun ghairu kamil. Maksudnya ghairu tu selain daripada sempurna, maknanya tidak sempurna. Bagi huruf ya dan waw. Okey. Dan adakah perbezaan dari segi tulisan dia? Cuba tengok. Ada perbezaan tak dari segi penulisan dia? Tengok molek gak. Tak tengok lagi. Sabdu, betul. Tengok molek. Okey. Nampak perbezaan dia. Jadi sabdu itulah yang memberikan perbezaan dari segi tanda dalam resam Usmani bagi membezakan kepada kita sama ada ini kita baca dengan sempurna. Maksud sempurna itu nun sakinah dengan tanwin tu 100% tidak ada pada bacaan, ataupun kita masih kekalkan sedikit sifat dia. Sebab itu apabila melibatkan waw dengan ya, apabila idgham, dia tidak ada sabdu. Dia seolah-olah tulisan dia macam ikhfa. Ingat, ikhfa tidak ada sabdu kan?
Tetapi waw dan ya tetap dikategorikan sebagai idgham. Manakala idgham yang selain daripada waw dan ya ini, dia akan diletak dengan tanda sabdu. Dan sebagai tambahan, samalah juga nanti bila kita cerita tentang idgham mutaqaribain, idgham mutamathilain, idgham mutajanisain. Semua idgham ini yang kita baca, kan, kita tak sebut huruf pertama, dari segi penulisannya dia akan tanda macam ni juga. Kan? Dia akan tanda dengan sabdu, memberi isyarat huruf pertama itu terus hilang. Tidak ada langsung pada bacaan. Dia hanya ada pada penulisan. Okey? Baik. Selesai bab idgham dan juga idgham bila gunnah dan ma'al gunnah. Ada apa-apa soalan ke untuk perbincangan idgham ma'al gunnah dan bila gunnah pada muka surat ke-10 ni? Jelas? Okay. Kalau kita dah habis, kita sambung sikit pada muka surat 11. Okey. Akan tetapi satu perkara yang kita kena ingat dan kita kena ingat tentang idgham ialah idgham ini dia hanya berlaku dalam dua kalimah. Dia berlaku dalam dua kalimah sahaja. Manakala yang lain dia boleh berlaku sama ada dalam satu atau dua kalimah. Tidak pada idgham. Dan disebabkan itulah ada beberapa huruf kalimah dalam Al-Quran, ada 6 semuanya. Kalimah ini dia berlaku dalam satu kalimah, maka dia tidak dibunyikan dengan dengung dan dia tidak dinamakan sebagai idgham. Bahkan dia dinamakan sebagai izhar. Dan dia dinamakan sebagai izhar mutlak. Dan apa huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya ialah dalam apa nama tu? Dalam muka surat 11 ni. Okey. Sorry, ada 4. Dia ada 4 huruf, 6 tempat, tak salah saya. Tak banyak-banyak. Kan ada 6 ah? Wallahu alam bisawab, saya lupalah. Sama ada 4 atau 6. Dan huruf-hurufnya apa? Huruf-hurufnya seperti mana yang ada dalam muka surat 11 ni lah. Okey. Catatan dan peringatan. 4 perkataan dalam Al-Quran apabila nun bertemu dengan waw atau ya tetap dibaca dengan izhar. Kerana apa? Sebab idgham hanya berlaku dalam 2 kalimah. Satu kalimah dia tak jadi. Dan keempat-empat ni semua berlaku dalam satu kalimah. Okey. Dan apa huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Okey, 4 huruf. Dan perhatikan perbezaan tanda dalam resam Usmani, bagaimana ditandakan nun itu. Atas nun tu ada tanda izhar tu kan. Memberi isyarat kepada kita bukan dibaca dengan idgham tetapi dibaca dengan izhar. Okey. Saya? Ya, betul, tanda izhar. Tanda izhar dia tanda yang ini. Tengok atas nun tu kan. Jadi bagi semua tempat izhar halki, termasuk dengan izhar yang ini pun diletak dengan tanda izhar ni. Sebab tu kita kata ini bukan tanda sukun. Ini bukan tanda sukun. Jangan. Sukun itu dia boleh orang kata dia boleh ditulis dengan beberapa bentuk. Nun sukun tu kan. Nun sukun tu dia boleh ada tanda macam ni, betul. Dia ada tidak ada tanda, betul. Dia ada 2. Sama ada nun sukun tu dia ada 2. Dia ada tu 2 dalam Quran. Okey. Dia boleh ada 2 keadaan.
Nun yang sukun itu dia boleh ada dua keadaan. Satu keadaan dia, boleh start bawah boleh Okey. Satu keadaan dia boleh nun kan dengan nun. Satu dia boleh ada tanda di atas ni. Ini tanda ni kita panggil tanda izhar. Tanda izhar. Apabila kita ada tanda ni atas nun, okey, maka di sini mesti kita baca nun ini dengan izhar. Maksudnya apa? Maksudnya jelas, terang, nyata, tanpa dengung. Sebab tu dalam apabila melibatkan 4 perkataan tadi tu, tengok sinwan, qinwan, bunyan, ad-dunya, semua ada tanda ni, betul? Okey. Manakala apabila nun itu dia tidak ada apa-apa di atasnya, maka dia tidak dibaca dengan izhar. Dan dia boleh jadi macam-macam lah. Dia boleh jadi yang pertamanya, dia boleh jadi ikhfa. Ikhfa sini pula. Ikhfa. Yang kedua dia boleh jadi idgham. Yang ketiga dia boleh jadi iqlab. Kalau iqlab ada mim lah. Okey. Jadi tu kita kata nun yang sukun ini ialah nun yang tidak berbaris, yang dibaca dengan huruf sebelumnya. Itu maksud nun yang sukun. Atau mana-mana huruf yang sukun, bukan sahaja nun. Huruf lain yang sukun pun, contoh mim yang sukun. Mim yang tak berbaris, cuma dibaca dengan baris huruf sebelumnya. Itu masuk sukun. Okey. Cuma ini sebenarnya dia ada tanda tambahan yang nak memberitahu kepada kita, bagi isyarat kepada kita, memudahkan kita nak tahu, oh di sini cara bacaannya begini, di sini cara bacaannya begini. Macam contoh bacaan ataupun huruf-huruf yang ada kan dalam izhar mutlak ini pun sering orang baca dengan dengung, sebab orang ingat ini sebagai idgham. Kan ada orang baca kan, siwan, dia baca kan, kiwan, ada juga orang baca, buyan, ada juga orang baca. Tapi ad-dunya orang tak baca dengung, sebab orang tahulah mana ada orang baca ad-dunya, tak pernah dengar kan. Okey. Akan tetapi itulah kita kata idgham hanya berlaku dalam 2 kalimah. Jadi apabila melibatkan satu kalimah sebegini, maka dibaca dengan tiada dengung dan dibaca dengan izhar. Dan bagaimana kita nak tahu ataupun kita nak memudahkan kita cara tu? Tengok pada tanda tadilah. Sebab bagi contoh-contoh dalam idgham tadi tu, kita tengok dalam contoh idgham belah muka surat 10 tu, kita tengok semua nun yang sukun ataupun nun yang pertama, semua dia tidak ada tanda izhar. Betul tak? Tengok muka surat 10, tengok contoh belah kiri. Semuanya nun yang pertama tu semua tidak ada sukun. Betul? Okey. Cuba belik pula muka surat 9. Okey. 9. Okey. Tengok pula contoh nun sakinah. Semua contoh di sebelah kiri. Semua nun sakinah tu ada tanda izhar ni. Betul? Betul? Kan? Man amana wa yan'auna min hadid wa tanhitun min khairin wal munkhaniqah man amila yan'iku bima min ghillin. Dan seterusnya lah. Perasan tak? Kerana apa? Kerana itu tempat bacaannya izhar. Jadi kita jangan confuse. Ini bukan tanda sukun ni. Kita kena ingat. Tanda ni dia bagi isyarat kepada kita. Okey. Dan begitu juga kalau tengok muka surat 13. Cuba tengok muka surat 13. Okey. Muka surat 13. Tengok contoh ikhfa yang sebelah kiri. Kan? Tengok contoh ikhfa sebelah kiri. Semua nun yang ada tu semua dia tidak ada tanda izhar. Betul? Wa man taba min thamaratin
Man jaa min dunillah min dzakari fa in zalaltum. Nampak? Pada semua ikhfa. Ikhfa kita dah cerita sebelum ni tinggal idgham je lah malam ni Yang lain semua dah kita dah cerita kan? Belum. Ikhfa pun belum. Oh ya ke? Okey. Okey, baik. Okey, silap lah tu. Silap. Okey. Oh, saya lompat iklab je. Okey, baik. Okey. Manakala iklab pula, mudahlah. Iklab itu dia memang ada tanda special, ada huruf mim. Okey. Okey. Jadi itu melibatkan huruf-huruf yang lain. Ikut saya sikit boleh? Kita baca muka surat 11 contoh. Okey. Yang pertama huruf sinwan Sinwanu wa ghairu sinwan. Dalam ayat tu pun sebenarnya ada banyak idgham. Perasan tak? Sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. In wahid. Kenapa kita dengung kat situ? Sebab situ idgham. Di situ idgham kan? Okey. Yang lain tu okey lah kot. Dan tengok yang terakhir sekali, tengok contoh yang terakhir sekali, kita baca ad-dunya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ad-dunya hasanah. Sebut tu dun kena dunya, bukan duya. Dunya hasanah. Tapi bunyi tu kena bunyi natural. Jangan kita baca ad-dunya. Dia bukan macam tu. Bukan ad-dun. Dia dia kerana apa? Kerana nun ini dia memang ada sifat dengung dia secara tersendiri. Kalau kita kata huruf an, kita sebut an tu, dia nak sempurna sebutan tu, dia kena ada macam an. Kan dia ada loading tu kan? An. Betul tak? Cuba baca. An. Dia bukannya an. Jadi biar dia memang dia ada dengung sendiri. Huruf nun, huruf mim. Ini memang ada. Sebab tu nun dengan mim, bila dia bersabdu, dia ada wajibul gunnah. Sebab dia secara aslinya huruf tu pun memang dia ada sifat gunnah tu sendiri. Jadi walaupun kita baca dia, kan, macam tadi kita baca fi hadhihi dunya hasanah. Tapi jangan kita baca fit dunya hasanah. Bukan macam tu dunya hasanah. Okey. Dan sama jugalah bagi huruf-huruf izhar yang lain pun sama juga, kan? Melibatkan izhar, kan? Man amana billah. Dia bukan panjang kan tu. Dia cuma menyempurnakan sifat huruf nun. Begitu. Okey. Baik. Kita ada masa lagi kan? Ada berapa minit lagi? 1 minit lagi. Okey. Bolehlah kita sambung kejap Kita habiskan malam ini untuk nun sakinah ni. Ini yang paling terakhir. Senang je tuan-tuan Baik. Jadi tadi itu ataupun sebelum ini kita azan dululah, boleh sambung sikit lagi lepas azan. Okey, baik, boleh kita sambung sekejap ini yang terakhir sekali, iaitu pada muka surat 13. Okey.
Tadi kita belajar bab idgham. Yang mana idgham itu dia sifat dia ataupun keadaannya bagaimana? Keadaannya kita hilangkan huruf nun sukun ataupun bunyi tanwin itu. Situlah secara generalnya. Cuma tadi tu ada beberapa keadaan apabila melibatkan huruf waw dengan ya, kita masuk dia macam seolah-olah bunyi ikhfa, tetapi pembahagiannya tetap dikatakan sebagai idgham. Dan pada muka surat 13 yang terakhir sekali, ini yang kita namakan sebagai ikhfa. Apakah maksud ikhfa? Ikhfa ini maksudnya menyembunyikan ataupun samar-samar. Sembunyikan apa? Sembunyikan huruf nun itulah sedikit. Dengan maksud apa? Bila kita sebut huruf itu, dia ada bunyi dengung nun tu, tetap ada pada semua huruf. Sebab tu kita kata ikhfa ni di straightforward sikit. Dia bunyi bacaannya lebih kurang sama sahaja. Iaitu dengan kita membunyikan dengung bagi huruf nun yang sukun ataupun tanwin, dan kita bunyikan sedikit sepertiga daripada bunyi huruf yang kita nak baca selepasnya. Tengok huruf apalah. Okey? Dan hurufnya salah satu daripada 15 huruf. Macam mana kita nak tahu 15 huruf itu? Selain daripada yang tadi itulah, selain daripada huruf apa? Yang pertama huruf 6, huruf izhar tu kan. Alif, ha, ain, ghin, kha dengan ghin. 6, cukup 6. Ni 7. 6 betul 6. Kemudian huruf yaumin. Tadi huruf idgham tu kan. Ya waw mim nun. 6 jadi 12. Kemudian huruf ba. Huruf ba. Huruf iqlab. Maka jadilah 13. Maka berbaki lagi 15 huruf. Kalau kita kira huruf hijaiyah sebagai 28 huruf, 28 tolak 13, tinggallah 15 huruf, dan 15 huruf inilah huruf-huruf yang menjadi huruf yang kita namakan sebagai bacaan ikhfa. Dan ikhfa ini, bacaannya bagaimana? Bacaannya dengan kita macam kita kata tadilah, dia macam menyembunyikan sedikit, masih kekal huruf ataupun dengung huruf nun itu, tapi kita ambil sedikit huruf yang kita nak baca selepasnya. Contohnya tengok yang pertama, huruf ta. Maka bacaannya kita baca dengan di mana tempatnya tu? Tempatnya tu pada tintajri. Tintajri. Okey? Maka kita baca dengan jannatin tajri. Okey. Dan seterusnya, bagi contoh huruf nun yang sukun, contohnya waman taba. Okey, itu baik. Seterusnya pula ialah bagi huruf tha. Kan, tha. Kita ambil contoh saihatin sayyibat. Min samaratir rizqa. Mansura. Tengok mansura. Apakah perbezaan mansura ini berbanding dengan idgham tadi? Di sini dia bagi tahu kepada kita ikhfa pun boleh berlaku dalam satu kalimah, tapi tak boleh idgham. Yang lain semua boleh satu kalimah. Izhar boleh satu kalimah, iqlab boleh satu kalimah, ikhfa boleh satu kalimah, idgham tidak boleh satu kalimah. Dia bila ada keadaan idgham dalam satu kalimah, maka dia jadi izhar juga, tadi yang kita baca tadi kan. Okey. Dan seterusnya, saya lompat sikit, kita pergi kepada huruf dal kan. Dakkan, dakka.
min dunillah. Okey, jangan banyak sangat bila huruf dal. Min duni, dia lebih kena terang nun berbanding ang. Dia jangan ang sangat. Min dunillah. Dan andada. Okey. Ikhfa ini pun kalau kita nak pergi secara lebih halus atau lebih detail, dia pun ada bahagian-bahagian dia juga. Dia ada pembahagian dia juga. Pembahagian dia ada 3. Yang pertama, bagi huruf-huruf yang duduk pada belakang gigi atas 3 huruf. Huruf ta, huruf dal, huruf to. Ketiga-tiga huruf ini kena kuat bunyi nun dia. Contoh, man taba, lebih solid bunyi man tu. Man taba, andada, begitu. Bukannya mauta, bukan anda. Okey. Dan pembahagian yang lagi satu pula, okey, apabila melibatkan huruf qaf dengan kaf, kat sini dia jadi ang tu kuat. Man kana. Dan tengok kalau muka surat belakang, tengok huruf qaf kan. Min qablu, bawah sekali tengok. Min qablu. Okey. Kerana apa? Kerana huruf yang min qablu dengan man kana ini, dia huruf paling jauh sekali dengan nun. Nun kita dekat langit-langit. Yang 2 huruf ni pula duduk di pangkal kerongkong. Begitu. Jadi apabila melibatkan huruf qaf dengan kaf, memang bunyinya man kana min qablu. Lagi yang quduna rizqan qalu. Okey. Tetapi bila melibatkan huruf yang tadi, kita kata huruf ta, huruf dal dengan huruf to, dia kurang sikit. Dia lebih kena kuatkan nun tu. Okey. Dan huruf-huruf yang lain kita baca tengah-tengah lah. Okey, kita baca tengah-tengah. Rasanya cukup kot untuk malam ni kot. Belakang tu peminat-peminat semua dah tak sabar-sabar nak solat isyak tu. Saya huruf to, tengok. Huruf to, tengok. Okey, kita ambil min thayyibatin. Kita ambil min thayyibatin, senang kedua tu. Min thayyibatin. Dia macam seolah-olah kita letak lidah kita tu pada tempat huruf to tu terus. Min thayyibatin. Jangan ang sangat. Jangan min, bukan. Tolak lidah lagi. Min thayyibatin. Begitu. Okey. Beza min thayyibatin dengan min thayyibatin. Okey. Maka di sini ada dia punya pembahagian dia lah. Okey. Nanti mungkin kita bacakan contohnya. Saya pun tak perasan contoh sampai belakang tu. Kelas kita akan datang, kita tengok balik ikhfa ni boleh Saya pun tak perasan ada contoh sampai 15 huruf. Ambil gambar. Nanti kita ulang balik lah insya-Allah pada kelas akan datang. Boleh Wallahu alam bisawabi. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita mendapat manfaat insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah pada diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan